Mari Bapak Ibu kita akan menyiapkan hati sekali lagi untuk firman Tuhan yang kita baca bersama pada pagi hari ini. 让我们预备心来读神的事， Kita akan bersama-sama berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, setelah kami mengecap akan perjamuan kudus pada pagi hari ini, 主啊，当我们已经领受你圣餐的时候， kami sekarang rindu menyiapkan hati untuk mengecap firman-Mu yang hidup ini. 主啊，现在我们渴慕得着主你的真理。 Firman-Mu yang lebih manis daripada tetesan madu murni ya Tuhan. 主啊，你的道比蜜甘甜。 Biarlah boleh memuaskan akan rasa jiwa kami yang paling dahaga. 主啊，你可以滋润我们干渴的心， Dan kami boleh dipuaskan di dalam Engkau. 我们可以得着你里面的满足。 Berkati hamba-Mu, berkati penterjemah, dan berkati setiap kami. 主，你师傅两位仆人，师傅每个你的会众， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名我们祷告， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，让我们看一处的经文， Mazmur 95. 就是诗篇95章。 Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 就是从第1节到第11节， Saya akan bacakan hingga ayat yang kelima, lalu 6 sampai ke-11. Nanti dalam bahasa Mandarin gitu ya. 林牧师要读第1到第5，那么第6以上是用华语来读。 Ya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. 第6节到第11节华语来念：来呀，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。惟愿你们今天听他的话，你们不可硬着心，像当日在梅利巴，就是在旷野的玛撒，那时你们的祖宗是我探我，并且观看我的作为40年之久。我厌烦那世代说这是心里迷糊的百姓，是不晓得我的作为，所以我在怒中起誓说，他们断不能进入我的安息。读经到此。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， di dalam Amsal pasal yang ke-16, 在箴言第6章， 16 ayat yang keempat, 就是16章第4节， di situ firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. 在那里写到耶和华所造的各色其用。 Dari ayat ini kita mengerti 从这节经文中，我们明白， ketika Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, 当上帝造天造地造我们的时候， itu ada satu maksud dan tujuan tertentu. 他有他的目标与一个工作。 Pada saat engkau dan saya dilahirkan di dalam dunia ini, 当你我在这个世上出世的时候， pada waktu Allah memilih menciptakan engkau dan saya, 神创造了你和我。 pernahkah kita berpikir tujuannya untuk apa? 你和我是否曾经想到神的用意是在什么呢？ Engkau dan saya menjalani satu masa kehidupan, itu mungkin 70 tahun, itu mungkin 80 tahun. 我们在世的年日可能70，也可能80。 Untuk apa engkau dan saya hadir di dalam dunia ini? 为什么你和我在这世界可以生存？ Pernahkah engkau berpikir? 你是否已经认真的想过？ Pernah tidak? Kenapa engkau dan saya hadir di dalam dunia ini? 为什么你可以在这个世界上？ Apakah kita berpikir bahwa kita hadir dalam dunia ini dalam satu masa tertentu, ya hanya sekedar menjalani hidup saja begini? 是不是当我们生在世上，只不过是一种偶然，是不过过我们的日子？ Allah mengatakan ketika dia menciptakan
manusia, ciptaannya itu ada tujuannya masing-masing. 上帝清楚告诉，当他造我们的时候，他有清楚的旨意。 Dan salah satu jawaban yang paling mendasar, kenapa Tuhan menciptakan engkau dan saya, 最根本的答案就是说，为什么他造你和我呢？ adalah supaya engkau dan saya boleh kembali memuliakan dan menyenangkan akan Tuhan. 就是你和我可以荣耀，让他心里高兴。 Itu adalah bagian yang paling mendasar kenapa Tuhan menciptakan engkau dan saya. 这是神造人的最基本的。 Lalu bagaimana caranya kita bisa menyenangkan dan memuliakan Tuhan? 那么我们怎么样呢？取悦神的心呢？ Adalah dengan menjadi seorang penyembah di hadapan Tuhan. 就是成为一个敬畏、敬拜他的人。 Yaitu dengan menyembah Allah Tritunggal, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. 就是敬拜三位的上帝，造世界一切的上帝。 Sehingga pemazmur mengatakan, punyakulah laut, punyakulah darat. 所以在诗篇你刚才讲到，一切是神所造的， Tangankulah yang membentuknya, kata Tuhan. 是他手所造的。 Dan di dalam Mazmur 147, 在诗篇147哪里写到？ di sini pemazmur dengan jelas mengatakan Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Dalam terjemahan yang lain, saya nggak tahu ini Jungwonnya apa, yaitu orang yang menyembah kepada Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. 诗篇147是耶和华喜爱敬畏他，而且盼望他慈爱的人。 Di sini dikatakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang menyembah akan Dia. 就是上帝喜欢一个盼望他的人， Ini adalah tujuan kenapa engkau dan saya hadir di dalam dunia 这 ini. 是我们生存的目的。 Tuhan menjadikan kita supaya kita kembali memuliakan Tuhan dengan cara menjadi seorang penyembah. 上帝要我们成为一个敬爱他的人，敬畏他的，寻求他的人。 Oleh karena itu pemazmur mengatakan bagaimana dia mengungkapkan isi hati Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang menyembah Dia. 所以在这里诗篇写到，上帝怎么样显明他的心意，就是要我们来敬爱他。 Dan penyembahan ini bukan lagi bicara soal siapa kita, tentang kita, tapi tentang Tuhan. 这个敬拜的意思不是说问题是写在我们身上，是成为神自己的目标。 Rick Warren mengatakan satu kalimat seperti ini. 这个人讲到， Penyembahan bukan bagi kepentingan kita. Kita menyembah demi kepentingan Allah. Ketika kita menyembah, tujuan kita adalah untuk mendatangkan kesenangan atau kemuliaan bagi Allah, bukan bagi diri kita sendiri. 敬拜不是为了我们的目的，敬拜的最高的目的是要神得着喜悦。 Kita menyembah kepada Tuhan. Rick Warren mengatakan kita kembali menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ini bicara soal tentang Tuhan. 这里写到我们敬拜的目的，就是要讨神的喜悦，这是最重要的目的。 Oleh karena itu seluruh fokus ibadah dan penyembahan kita harus dikembalikan kepada Allah Tritunggal. 就是所以我们一切的崇拜就要完全归到神的崇拜里面。 Allah menjadi objek dan sekaligus subjek di dalam seluruh rangkaian ibadah kita. 神成为我们敬拜一切敬拜的目标。 Dan kita boleh datang dengan hati yang sukacita, dengan hormat di hadapan 我们可以 Tuhan. 带着一个喜乐、一个敬畏的心来朝见他。 Minggu ini mimbar bergloria adalah bicara soal ibadah yang berpusat atau berfokus kepada Allah. 那么，这个月的主题就是向神崇拜的一个主旨。 Nah, ibadah yang berpusat kepada Allah, kalau kita bicara soal hal ini berarti ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan bersama. 专注上帝的敬拜有许多是我们要讲到。 Yang pertama, 第一个， ketika kita bicara ibadah Tuhan menjadi pusat ibadah, maka ibadah itu harus mendemonstrasikan atau menghadirkan kasih dan keadilan Tuhan. 所以当我们说我们是奉上帝的敬拜的时候，那个带来对上帝的敬畏与慈爱。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Alkitab mengatakan Tuhan adalah kasih. 圣经讲到上帝是慈爱的， Natur kasih itu adalah melekat pada diri Allah sendiri. 因为慈爱是上帝自己的本性。 Ketika Tuhan menciptakan engkau dan saya, 当上帝创造你和我的时候， Dia adalah Allah yang menjadikan kita. Itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. 他是一个使我们被造的人知道他是一个慈爱的上帝。 Tetapi pada saat yang sama, Dia juga adalah Allah yang adil adanya. 但是就在这个同时，他显明他是公义的上帝。 Karena cinta
kasih itulah maka pemazmur mengatakan Tuhan menggembalakan umatnya selama 40 tahun di padang gurun. 就是因为他的慈爱，所以上帝在旷野带领以色列人40年之久。 Karena cinta kasih Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. 因为神的慈爱，所以救了埃及人脱离为奴之地，就是埃及地。 Tetapi karena keadilan Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka di Meriba dan di Masa. 但是因为他们的悖逆，上帝用公义来击打他们，在米利巴就是在玛撒。 Di Meriba inilah umat memberontak kepada Tuhan. 因为在米利巴的时候，以色列民众向上帝背叛， Mereka tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. 他们不信神的看顾， Mereka menolak bahwa Tuhan adalah gembala mereka yang menuntun akan hidup mereka. 他们拒绝神是他们的牧人。 Bahkan di dalam Keluaran pasal yang ke-17, coba kita lihat ayat ini. 神迹在出埃及第17章，让我们看这节经文， 17 ayat yang ke-7 Keluaran. 就是出埃及第17章第7节， Di sini mereka mengatakan pada waktu di Masa dan di Meriba, 就是在马赛米利巴的时候， dinamainya tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar, oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? 在米利巴的时候，就是在他们向上帝发怒争吵的时候，他们甚至于向上帝说：“耶和华是不是在我们中间？ Bukankah Tuhan adalah gembala mereka? 耶和华是不是我们的牧人吗？” Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir ada tiang awan dan tiang api. 所以当埃及人出埃及的时候，有引柱有火柱， Dan itu menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. 那显明神在他们中间。 Pada waktu mereka mengalami kesulitan air di Masa dan di Meriba, 当他们在马赛与米利巴没有水喝的时候， mereka bertanya, sungguhkah ada Tuhan di tengah-tengah kita? 他们既然问神是不是在我们中间， Ketika mengatakan Tuhan tidak hadir, mereka seolah ingin menolak kehadiran Allah dalam hidup mereka. 当神还没有同在的时候，他们既然说神不在他们中间， Maka itu Tuhan menyatakan keadilannya di tengah-tengah umat pada waktu itu dengan menghukum mereka. 所以上帝在怒中就显出他的公义来击打他们。 Dalam kehidupan yang kita jalani, 在我们每日的生活里， ketika kita menghadapi krisis seperti di Masa dan Meriba, ada kalanya timbul dalam pikiran kita, sungguhkah Tuhan ada dalam hidup saya? 在我们每个生活的危机中，我们是否也像他们一样，向神说：“你是不是存在？” Pada waktu mereka meragukan Tuhan, Bang, taman- disitulah Tuhan menghukum mereka. 怀疑上帝的时候，就在那个时候，上帝显明他的公义。 Bukankah Yesus Kristus Tuhan Allah kita ketika mati di atas kayu salib? 在我们主耶稣钉死十字架的时候， Di situ juga dia mendemonstrasikan kasih dan keadilannya. 在十字架上，他显明他的慈爱，他的公义。 Di satu sisi dia mengatakan umat manusia harus diselamatkan. Disitulah kasih Tuhan dinyatakan. 那个时候，他显明人类要被救赎，他显明他的慈爱。 Tetapi di sisi yang lain Alkitab mengatakan dunia yang telah jatuh dalam dosa itu harus dihukum. Disitulah keadilan dinyatakan. 但是在另一方面，神也显明他的公义，世界有罪，所以要受审判。 Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 当以色列人从埃及出来的时候， Disitulah Tuhan mendemonstrasikan kasih dan keadilannya. 所以上帝在那里显明他慈爱与公义。 Kematian Kristus yang menebus kita keluar dari perbudakan dosa, di situ pun Yesus mendemonstrasikan kasih dan keadilannya. 耶稣已经把我们从最终这方，而显明耶稣在我们身上的慈爱。 Oleh karena itu ada seorang bijak mengatakan kalimat seperti ini. 所以有一个明智的人这样讲： Kegagalan kita dalam menjalani kehidupan yang berkeadilan dan penuh cinta kasih, itu dengan sendirinya mengungkapkan kegagalan kita beribadah kepada Tuhan. 当我们在我们的人生旅途中失败的时候，那就是显明我们自己没有信靠上帝，是我们没有靠上帝的失败。 Tentunya kegagalan ibadah di sini ini bukan sekedar bicara soal hari Minggu engkau datang di tempat ini, 当然，今天的信息不是讲今天你来到上帝的家， tetapi
seluruh kehidupan, baik pada waktu di keluarga, di tempat bekerja, dimanapun Tuhan tempatkan, itu sebagai satu bagian beribadah di hadapan Tuhan. 但是在我们无论在什么地方，无论在我们家里，我们在社会中，我们工作的地方，让我们显明我们是要敬畏上帝的人。 Kalau kita gagal menjalani kehidupan yang berkeadilan dan penuh cinta kasih, sesungguhnya ibadah kita itu sama dengan gagal adanya. 如果我们在我们的生命中，我们没有实行我们的向上帝的公义慈爱，我们就是一个失败的人生。 Dari mana kita tahu hal ini? 我们从哪些地方可以明白呢？ Coba kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. 让我们看几节的经文。 Kita dari Yesaya pasal yang pertama. 我们从以赛亚第1章开始看。 Yesaya pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-17. 以赛亚书第1章12到17节。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia saja itu ya, Bapak Ibu ikuti saja yang bahasa Mandarin. 你们是知道印尼文。 Apabila kamu datang menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, di sini adalah pertemuan ibadah, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Janganlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak-hak anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini adalah satu lukisan, gambaran yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. 这是这节经文讲描写以色列人当时的情景。 Di satu sisi setelah lahiriah mereka beribadah. 他们看起来是一个敬拜上帝的人， Mereka masuk di hadirat Tuhan, pergi ke bait suci. 他们来到神手， Mereka memberikan persembahan, mereka berdoa. 他们敬拜，他们祷告， Tetapi sesungguhnya ibadah mereka tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan. 但是他们的祷告没有神的悦纳。 Tuhan malah bertanya, siapa yang menyuruh kamu melakukan itu? 上帝说：“你们为什么来到我的家？ Sekalipun kamu berdoa, aku tidak mendengar, Tuhan katakan. 你虽然向我们祷告，我掩耳不听你的祷告。 Sekalipun kamu membawa persembahan, itu menjadi bau yang menjijikkan, kata Tuhan. 虽然你带着香饼，我也觉得厌烦。 Kenapa bisa sampai seperti ini? 为什么上帝将伟大呢？ Karena kehidupan umat Israel hari lepas hari, mereka jauh dari keadilan dan cinta kasih. 因为以色列人离开了上帝的公 Oleh 义 karena 清 itu 洁， Tuhan katakan, bersihkanlah, jauhkanlah dirimu dari perbuatan jahat. 所以上帝说：“你要洗净自戒，远离恶事。 Kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak orang miskin, Niat. para janda. 你要帮助受欺压的人，要看顾孤儿寡妇， Usahakanlah keadilan. 你要实行公义。 Hari ini ketika engkau menjalani kehidupan, 今天当你过你的生命的时候， di tengah-tengah keluarga maupun di dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat atau bekerja, 在你家里，在你社会上，可能在你工作的场所， maka kehidupan kita Tuhan katakan biarlah itu mendemonstrasikan kasih dan keadilan Tuhan. 我们渴望我们的身份，我们的一切可以显明上帝的慈爱。 Disitulah yang dimaksud dengan ibadah yang berpusat kepada Allah. 就是说，讨神喜悦的一个敬拜。 Tuhan ingin kita mempunyai cinta kasih yang sejati, hidup yang berkeadilan seluruh hidup kita untuk meneguhkan dan menguatkan orang lain. 上帝要我们有清洁的良心，我们要显明他的爱，我们要爱别人。 Ketika kita gagal dalam menjalani kehidupan seperti yang demikian, 当我们失败过这样的
日子的时候， maka ibadah itu lagi bukan berpusat kepada Tuhan, tapi tentang dirimu sendiri. 那么我们的生命就不是成为一个敬拜上帝的生命，是为你而过的日子。 Ibadah yang berpusat kepada Allah adalah ibadah yang menghadirkan kasih dan keadilan Tuhan. 对上帝成为中心的敬拜，是把我们的爱交给上帝。 Di dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tempat di mana engkau berusaha. 是我们理当在我们每日生命中彰显出来。 Lalu yang kedua, 那么第二件， ibadah yang berpusat kepada Allah adalah ibadah yang mendemonstrasikan atau menghadirkan sukacita hidup. 以上帝为中心的敬拜，就是叫我们的生命可以有喜爱。 Di dalam Mazmur 95 yang kita baca, 在诗篇刚才95章的时候， di ayat yang pertama dan ayat yang kedua firman Tuhan berbunyi demikian. 那么在第一章第一节，对不起，第一节到第五节的时候， Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. 来呀，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主所亲爱的弟兄姐 Di 妹， dalam dua ayat ini kita melihat bagaimanakah orang Israel ketika beribadah di hadapan Tuhan. 从这两节经文，我们看到以色列人怎么样敬拜上帝， Satu pola ibadah yang ditunjukkan di dalam kitab Mazmur. 就是在诗篇里我们看到怎么敬拜的模式。 Bagaimana mereka menghadirkan sukacita di tengah-tengah ibadah yang mereka jalani. 他们来歌颂上帝，来赞美上帝。 Bangsa Israel bersukacita bagi Allah yang adalah gunung keselamatan mereka dikatakan. 那么以色列人赞美上帝，他们说他们是主是他的磐石，他的山寨。 Tapi lebih daripada itu mereka mengatakan mereka bersukacita karena penyertaan Tuhan dalam hidup mereka sebagai satu bangsa. Allah menjadi gembala bagi mereka. 更过一次的，他们叫的神在他们生活上成为他们的神， Itulah yang membuat mereka bersukacita karena ketika beribadah. 这是他们象征赞美的一个理由。 Mereka menyembah kepada Tuhan di mana kasih apa sukacita Allah dihadirkan dalam hidup mereka. 他们叫的喜乐，因为神在他们生命里同在。 Karena mereka tahu Tuhan menyertai. Karena mereka menyadari bahwa Allah adalah gembala bagi mereka. 因为他们感受到神天天与他们同在。 Hari ini kita bersukacita. 今天当我们快乐时候， Bias ada kalanya dan sering adalah karena masalah-masalah fisik dan masalah materi. 是的，许多时候我们要经历许多的困难。 Kita pindah rumah baru, kita bersukacita, kita mengucap syukur kepada 当我 Tuhan. 们搬到新房子的时候，我们感谢上帝； Kita sembuh dari sakit, kita mengucap syukur dan bersukacita di hadapan Allah. 当我们病好的时候，我们也感谢上帝； Kita mengembangkan satu usaha yang baru, kita ada ibadah syukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. 当我们有一个新开张的工作，我们也向神感谢。 Tapi kalau kita melihat kembali akan perjalanan bangsa Israel, 但是当我们回顾看以色列人的经历的时候， di dalam Mazmur 95 katakan mereka bersyukur dan bersukacita bukan karena masalah fisik atau masalah materi. 在90篇写到，当他们欢喜快乐的时候，不是因为物质上的得着， Mereka bersukacita di hadapan Tuhan menyembah kepada Allah. Karena tahu Tuhan adalah gembala mereka. 他们满心快乐，因为他们清楚知道耶和华是他们的牧人。 Ada kesulitan mereka alami pada waktu itu. 是的，他们经历许多的困难， Tapi mereka tahu Tuhan adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan mereka. 但是他们清楚知道主是不离开他们的牧人。 Dan untuk itu mereka menyembah kepada Tuhan dengan sukacita. 为此，他们用快乐的心来赞美上帝。 Di dalam perjanjian lama ketika Paulus berbicara kepada orang di Efesus, 在新约的时候，当保罗在以弗所书讲的时候， bahwa Allah telah menganugerahkan begitu banyak berkat rohani. 神赐给我们何等大的属灵的恩赐， Bahkan dia memberikan kepada kita dalam kelimpahan. 甚至于有丰盛的恩赐， Itu adalah satu berkat perjanjian yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. 是神给信他的人的一个应许。 Dan untuk hal seperti inilah Paulus katakan, kita mau bersyukur dan bersukacita di 就是 hadapan Tuhan. 为此，我们保罗说，我们应理当向神感恩。
Kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita karena perdamaian yang Allah kerjakan bagi hidup kita. 我们向神感谢赞美，因为神给我们慈爱， Ada begitu banyak berkat rohani yang Tuhan anugerahkan. 神已经赐给我们那样多的属灵的福分。 Orang Israel bersukacita menyembah kepada Yahweh, bukan dalam pesta pora, tapi mereka mengambil satu sikap ibadah di hadapan Allah. 当以色列人赞美耶和华上帝的时候，不是在宴会里，但是他们在他们心态上，他们有严肃的赞美。 Mereka beribadah menyembah kepada Allah Raja di atas segala raja dikatakan. 他们赞美敬拜全能的神，万神之上。 Mereka kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. 他们一切的荣耀都归给上帝， Karena mereka tahu bahwa Tuhan itulah yang menciptakan langit maupun bumi dan laut dengan segala isinya. 因为他们知道上帝是造天地万物的上帝。 Hari ini engkau dan saya datang beribadah. 今天当你和我来到上帝的家的时候， Adakah engkau juga menghadirkan sukacita 你心里是否也带着快乐赞美的心， dalam hidup ibadah kita hari ini? 在我们今天的崇拜生命里？ Kadang-kadang ada jemaat itu komentar begini, 有时候有一些会有这样讲到， aku kalau belum ke gereja itu rasaku nggak enak. 当我没有去教会的时候，我心里觉得不好受。 Anda tahu arti kalimat ini? 你明白这是什么意思呢？ Kalau saya belum beribadah itu nggak enak rasanya. 当我没有敬拜的时候，我心里觉得很难过。 Ini di dalam dirinya itu ada beberapa kemungkinan. 那么在他心里可能有几个事， Satu, ada perasaan bersalah. 可能是觉得是个做错事， Yang kedua, kalau tidak diibadah tidak diberkati. Takut. 他怕不来上帝的家，他没有领受神的祝福， Jadi kalau dia mengatakan, aku ini kalau nggak ibadah, hatiku nggak tenang. Enggak. 所以他说，当我没有做礼拜的时候，我心里觉得不平安。 Ini adalah seperti satu kewajiban yang mereka harus lunaskan dulu. Setelah itu pulang, tenang dia. 好像是一种责任，当他已经来敬拜的时候，他心里觉得很放松。 Hari ini engkau datang beribadah. 当你今天来到神的家敬拜上帝的时候， Apakah dengan pola pikir yang sama? 是不是也有这样的思维呢？ Atau engkau datang seperti bangsa Israel pada zaman pemazmur. Kami datang bersorak-sorai, bersukacita dengan nyanyian syukur karena tahu satu hal, Tuhan itu gembala kami yang baik. 是不是像以往以色列人敬拜上帝一样，带着喜乐、赞美的心来到上帝，因为知道他是我们的牧人。 Sebab dia adalah Tuhan yang besar, Raja besar yang mengatasi segala Allah yang memang layak patut kami sembah. 因为他是万神之上、万王之王，超乎万神，是理当被我们赞美敬拜的上帝。 Mereka sadar akan keagungan dan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Maka Taman. menyebabkan mereka beribadah kepada Tuhan. 他们心里知道，他们上帝是大无畏的上帝，所以他们要敬拜他。 Mereka datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. 他们带来一个快乐赞美的心来敬见 Ibadah 上 yang 帝。 menjadikan Tuhan sebagai fokus adalah ibadah yang mendemonstrasikan, menghadirkan akan sukacita hidup. Bukan 专 yang 注 lain. 上帝的敬拜，是带来一个对上帝完全的新的一个敬拜。 Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita menjalani kehidupan, biarlah hari-hari menjadi hari yang penuh sukacita di hadapan Allah. 所以，当我们过我们的日子，我们理当用快乐赞美的心来赞美上帝。 Lalu yang terakhir, yang ketiga, 那么第三， ibadah yang menjadikan Tuhan sebagai pusat adalah ibadah yang mendemonstrasikan atau menghadirkan karya penebusan. 那么专注上帝的敬拜，就是说，我们可以在我们生命中带来，让人知道上帝救恩的来临。 Bila kita melihat Mazmur 95 ayat 7 hingga ayat yang ke-11, 当我们看诗篇95第7到15的时候， bisa ini, terima kasih. Di sini engkau lihat bagaimana pemazmur mengungkapkan kembali pengalaman perjalanan daripada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 在这经文里看到诗人怎么样描写他们在他们的凌晨里与上帝经过的日子。 Selama 40 tahun mereka ada di padang gurun. 40年他们在旷野， Tuhan menggembalakan, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. 神带领他们，引导他们。 Disitulah ketika mereka dilepaskan dari tanah perbudakan. 当上帝从他们为奴之地释放他们的时候， Disitulah karya penebusan Allah Tuhan nyatakan.
上帝的救恩在他们身上显明。 Kalau kita melihat awal mula ketika Tuhan mengutus Musa 当我们起初看到上帝怎么样差遣摩西的时候， untuk berbicara kepada penguasa Mesir pada waktu itu yaitu Firaun 向埃及的法老王说话的时候， supaya membiarkan atau mengizinkan bangsa Israel pergi. 就是让法老王允许埃及人出来， Untuk apa sebenarnya? 是为了什么目的？ Apakah hanya untuk melepaskan mereka dari perbudakan? 是不是因为要他们出获为奴之地？ Apakah menjadikan mereka sebagai bangsa yang merdeka? 是不是让他们成为一个解放的民族？ Atau hanya sekedar membawa mereka ke tanah yang baru yaitu tanah perjanjian, Kanaan? 是不是只限于他们只要为了要到一个目的迦南地？ Apakah itu? 是不是这样呢？ Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, 当我们读到出埃及的时候， ada satu tujuan yang ingin Tuhan capai. 神有一个目的要达到。 Ketika Tuhan menebus mereka dari tanah Mesir itu, 当上帝从埃及地将他们领出来的时候， kita lihat ayat ini. 让我们看这节经文。 Di bawahnya itu ada beberapa ayat yang bunyinya persis sama. Nanti Bapak Ibu boleh catat dan baca di rumah. 那么你们可以记下来。 Firman Tuhan berbunyi demikian, katakanlah kepadanya, yaitu kepada Fir'aun. Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku, yaitu Musa, kepadamu Fir'aun, untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya mereka beribadah kepadaku. 那么神就派摩西，叫摩西对埃及的法老王说：“让我的民出来，使他们可以敬拜我。” Ini bukan satu ayat. 这不是一处的经文。 Setiap kali Tuhan mengutus Musa kepada Fir'aun, kalimat itu muncul lagi. 当每一次神叫摩西出来的时候，他总是重复这个命令。 Pasal yang ke-8 ayat 1, pasal 8 ayat 20, pasal 9 ayat pertama, pasal 9 ayat 13, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 7. Itu kalimatnya sama persis. 许多的经文都同样的记载， Yaitu ada satu tujuan yang ini capai dalam karya penebusan itu. Supaya umat kembali menyembah kepada Tuhan. 就是神有一个重要的目标，就是要埃及人回到上帝。 Bukankah hari ini engkau dan saya juga umat tebusan? 岂不是你我现在也是神已经救赎的人？ Kematian Kristus di atas kayu salib telah melepaskan engkau dan menebus engkau dari dosa, perbudakan dosa. 耶稣基督在十字架上是为了拯救我们的罪，把我们救出来， Apakah sekedar membawa engkau dan saya masuk surga? 是不是只是为了要把你我带到天家里？ Bukan itu. 不是的， Tapi ada satu tujuan yang mendasar. Supaya engkau dan saya boleh kembali menyembah kepada Tuhan. 就是有一个重要的目的，就是要你和我回到敬拜上帝的日子。 Seperti bangsa Israel dilepaskan dari tahanan Fir'aun di Mesir. Tuhan katakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah dan menyembah kepadaku. 就像摩西向法老王讲的一样，今天我们也是要回到，为了是要敬拜上帝，回到上帝那里。 Hari ini Kristus mati di atas kayu salib melepaskan dan membebaskan engkau dari perbudakan dosa. 今天主在十字架上赎了我们罪，使我们的自由， Supaya engkau dan saya boleh kembali beribadah kepada Dia. 使我们可以再次敬拜他。 Oleh karena itu ibadah yang berpusat kepada Tuhan itu harus menghadirkan dan mendemonstrasikan karya penebusan. 因为专注上帝的敬拜是在我们身上显明我们是敬拜上帝的人。 Setiap kali kita beribadah, kita selalu melihat salib. 当我们每次敬拜的时候，我们就是看到十字架， Disitulah kita melihat bagaimana Allah mendemonstrasikan karya penebusannya. 在那里我们看到上帝怎么样显明他的救恩。 Karya penebusan itu dihadirkan setiap kali kita beribadah. 当我们每次敬拜的时候，神的救恩就在我们中间显明。 Oleh karena itu Tuhan mengutus Musa untuk berbicara kepada Firaun. 所以上帝差派摩西向法老王说， Dan di dalam perjanjian baru Allah mengutus Yesus Kristus. 但是在新约里，上帝差了他的儿子耶稣基督为我们使命， Supaya umat yang hidup di bawah perbudakan dosa ini boleh dilepaskan. 使了我们在罪的权势下的人可以被释放， Dan kembali beribadah kepada Tuhan.
回到成为敬拜上帝的人， kepada Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala 回 isinya. 到敬拜活的上帝，造天地的上帝。 Oleh itu di sini dalam bagian ini dituliskan kembali bagaimana perjalanan karya penebusan Allah selama 40 tahun bagi bangsa Israel. 所以在这里今天到写到上帝怎么样带领以色列人40年之久。 Sungguh ini merupakan satu anugerah sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. 这是神赐给我们的何等大的恩典与快乐！ Kita boleh menyembah kepada Allah yang mengatasi segala Allah, Allah di atas segala raja. 我们可以就近上帝，向万神之神、向万王之神祷告， Ini satu anugerah yang begitu ajaib. 这是莫大的恩典。 Kesadaran ini biarlah menolong kita menyiapkan diri dengan baik setiap hari Minggu ketika kita sedang beribadah. 让我们心里清楚明白，我们每次来到他的家时候，我们理当用快 Kita 乐赞美的心， menghormati akan kehadiran Tuhan. 让我们来敬拜他、赞美他。 Sikap kita menghormati kehadiran Tuhan itu menjadi penting. 我们对上帝的敬拜是一个很重要的态度。 Jangan seperti bangsa Israel bertanya, adakah Tuhan di tengah kita? 我们不能像过去以色列人问，是不是耶和华在我们中间？ Allah hadir di tengah-tengah kita. 耶和华在我们中间。 Kalau Allah hadir di tengah kita, jangan beribadah dengan sembarangan. 当神在我们中间的时候，我们不要随便敬拜。 Salah satu sikap hormat yang penting adalah engkau menghormati waktu ibadah. 最重要的就是当你敬拜的时候，你要有一个严肃的敬拜。 Saya berharap minggu ini menjadi minggu terakhir engkau datang terlambat. 我渴望今天是成为你来此的最后一个礼拜。 Minggu depan mari mengatur ritme hidup kita kembali, menghormati Tuhan dengan datang lebih awal. 渴望下个礼拜你来的时候，你已经改正，你成为一个敬拜上帝、严肃的人。 Menghormati jam ibadah, di situ sesungguhnya engkau menghormati Tuhan. 尊敬上帝崇拜时间，就是尊敬上帝。 Menghormati kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. 尊敬神在我们中间同在。 Jangan seperti bangsa Israel karena tidak menghormati Tuhan. Maka Tuhan katakan dalam murkaku aku bersumpah. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. 所以不要像以色列人，让上帝发怒，甚至于神向他起誓说，让他们不能进入他的安息。 Musa pada waktu memimpin bangsa Israel keluar, 当摩西领导埃及人出来的时候， kerinduannya yang paling dalam itu satu, 他的科目只是一个， yaitu supaya dia boleh masuk menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. 他渴望他就可以踏上迦南地。 Tapi generasi itu semuanya berlalu. Semuanya mati di padang gurun. 但是哪一个世代的人全部都死在旷野， Bahkan Musa sendiri pun tidak boleh masuk. 甚至摩西自己也不能踏上迦南地， Bukan karena dia bersalah, 不是因为他的错， tapi karena dia sebagai pemimpin harus menanggung kesalahan umat. 因为他是身为领导人，他要承担一切。 Umat yang terus memberontak di hadapan Tuhan. 一个一直背你的百姓， Umat yang tidak menghormati kekudusan dan kehadiran Tuhan. 一个不尊敬上帝圣洁的人。 Tuhan berbicara, katakan kepada Musa, bilang sama batu itu keluarkan air. 那么，上帝对摩西说：“让磐石流出水来。 Saking marahnya batu itu dipukul oleh Musa. ”因为摩西发怒击打磐石的时候， Maka Tuhan katakan, karena engkau tidak menghormati kekudusanku di mata umat, engkau tidak boleh masuk. 因为你不尊敬我的圣洁，你不能进入迦南地。 Dan Musa hanya bisa melihat dari jauh. 摩西只能从远处看迦南地。 Kehadiran Allah di tengah-tengah kita, 神在我们中间的存在， engkau dan saya harus hormati. 我们理当要尊重。 Salah satu sikap yang paling sederhana, perhatikanlah jam-jam ibadah. Datanglah lebih awal. 最简单的敬畏的态度就是说，当你来到上帝的家的时候，请不要迟到， Jangan meninggalkan atau menjauhkan diri dari ibadah. 不要让你远离对神的敬拜， Karena Tuhan begitu mengasihi, menunjukkan kasih setia dan rahmat kepada kita semuanya. 因为上帝用他的慈爱恩典显明给我们每个人。 Kristus mati di atas kayu salib dengan menebus kita, telah membuka satu jalan pendamaian yang baru. 上帝主耶稣为我们开了一个救恩之道，
supaya engkau dan boleh masuk dalam kasih karunia dan menikmati rahmat Tuhan. 直到你我可以进入神的恩典里面。 Itulah kita datang beribadah. 这是我们敬拜的目的。 Kita membangun kehidupan kita dengan satu kehidupan yang penuh dengan cinta kasih dan keadilan Tuhan. 我们要建立一个向上帝赞美、一个感谢的一个敬拜， Menjalani kehidupan dengan mendemonstrasikan sukacita ilahi melalui hidup kita. 在我们的生命里，我们彰显属灵的福分与喜乐。 Dan melalui kehidupan kita, karya penebusan Allah menjadi nyata. 借着我们的生命，神的救恩可以被显明， Dan memberkati begitu banyak orang dan melihat Tuhan yang sama. 让更多的人可以得着他的救恩。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 愿神祝福你们大家， Amin. 谢谢。阿 Kita 门。 akan berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami bersyukur Engkau menggembalakan kami tahun lepas tahun. 感谢你，主啊，你每年都带领引导我们。 Sepanjang perjalanan Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. 主啊，在我们年日里，主啊，你始终师傅带领我们。 Di tengah-tengah kesulitan Tuhan tetap tidak meninggalkan kami. 虽然许多时候经历困难，主你永不离开我们， Karena Engkau adalah gembala, Engkau adalah Immanuel. 因为主你是我们大牧人，你是以马内利的上帝。 Baiklah, perjalanan hidup kami cukup untuk kami memahami betapa Tuhan mengasihi kami. 从我们的生活历程里，我们明白主 Biarlah 你是 Allah 何 boleh 等的 menjadi 慈爱 fokus，seluruh penyembahan kami. Engkau yang telah menebus kami dari dosa. 让主你自己成为我们崇拜的焦点。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢上帝， Biarlah kami belajar terus menghormati akan Tuhan. 让我们每天休息更要敬畏你。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢天父， Berkatilah setiap kami, berkatilah umat-Mu. 你师傅每个人，师傅你的会众， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。